Dan kita sambung bacaan di dalam kitab lama muka surat 785 pada perenggan dari Syakal bin Humaid radhiyallahu anhu, ia berkata, kitab ibu-ibu 633. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allazi hadana lihazal Islam wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillahi ta'ala, kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan keizinannya kita dapat sama-sama dipertemukan pada pagi ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Muslimin dan muslimat, insya-Allah pada pagi ini seperti biasa kita akan sambung perbahasan dan perbincangan menggunakan kitab Al-Azkar, dan kita sambung bacaan di dalam kitab lama muka surat 785 pada perenggan dari Syakal bin Humaid radhiyallahu anhu, ia berkata, kitab ibu-ibu 633. Mana satu? 635. 635. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Syakal bin Humaid radhiyallahu anhu, ia berkata, Qultu ya Rasulullah, allimna du'aan. Qala qul Allahumma inni a'udzu bika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri maniyyi. Daripada Syakal bin Humaid radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajarilah kepadaku suatu doa. Lalu baginda bersabda, bacakanlah olehmu, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari pendengaranku, penglihatanku, lidahku, hatiku, dan pemberianku yang berakibat buruk. Baik, ibu-ibu, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, kita masih lagi dalam membicarakan tentang doa-doa yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada
sahabat-sahabatnya. Dan pagi ni kita tengok satu doa yang diminta oleh Syakal bin Humaid. Dia jumpa Nabi dan dia minta supaya Rasulullah mengajarkannya satu doa. Jadi Nabi mengajarkannya satu doa mohon perlindungan. Minta perlindungan dengan Allah. Antaranya daripada pendengaran yang tidak baik. Maknanya dilindungkan telinga kita daripada mendengar perkara-perkara yang tidak baik, yang boleh mendatangkan dosa, yang berunsur fitnah ataupun mengumpat, menghina, mencaci. Benda-benda yang telinga ni kalau dengar boleh mendatangkan dosa. Maka Nabi ajar kita minta perlindungan dengan Allah daripada perkara itu. Termasuk juga penglihatan. Maknanya mata kita lah. Daripada melihat perkara-perkara yang sama juga konsepnya, yang mendatangkan dosa, yang haram dan sebagainya. Juga lidah, hati dan pemberian. Maknanya lidah kita juga minta Allah lindung daripada bercakap perkara-perkara yang boleh mengakibatkan dosa, boleh mengakibatkan perselisihan faham, dan lebih bahaya lagi boleh mendatangkan fitnah. Dengan ucapan kita tadi boleh jadi fitnah pada orang lain. So benda-benda ini kita kena hindar, kita kena elakkan. Termasuk juga Allah pelihara hati kita supaya jangan timbul penyakit yang dipanggil mazmumah. Sifat hati yang tidak baik, yang tidak bagus. Umpamanya dengki, iri hati, sombong, berasa ujub, bangga diri, takabur, riak. Ini semua penyakit hati yang kita dah belajar, yang kita minta Allah jauhkan daripada hati kecil kita. Termasuk pemberian ni maknanya kita memberi sesuatu yang boleh mendatangkan riak, menunjuk, ataupun kita memberikan sesuatu tapi bukan niat yang betul kerana Allah. Mungkin ada niat-niat yang tak baik, maka kita minta juga Allah Ta'ala melindungi kita daripada perkara yang sedemikian. Baik, kemudian yang berikutnya daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa sayyi'il asqam. Ini doa yang saya rasa semua orang dah hafal. Doa yang hari-hari keluar dalam TV masa COVID dulu, kan? Doa yang Tok Imam baca, ustaz-ustaz baca. Ni doa ni dia sabit daripada hadis Nabi, hadis yang sahih. Baik, dalam hadis ini ataupun dalam kisah ini, Anas bin Malik menceritakan bahawasanya Nabi SAW pernah berdoa kepada Allah dengan maksud, wahai Tuhan kami, sesungguhnya aku berlindung denganmu ataupun kepadamu. Yang pertama daripada penyakit sopak. Al-baros maknanya sopak. Al-barosi. Al-baros, sopak. Al-baros, itu lain. Itu kopak dia panggil. Itu kopak duit. Itu al-baros nama dia. Baik, Nabi minta lindung daripada al-baros maknanya sopak. Penyakit sopak lah, penyakit kulit. Yang kedua, wal junun maknanya gila. Junun ni biasa orang sebut Lela Majnun kan. Lela Majnun. Naya orang nama Lela. Majnun tu gila kan. Junun tu gila. Jadi kalau saya pernah sebutlah barangkali dalam kaedah bahasa Arab,
Bila huruf jim bertemu dengan huruf nun, dia akan memberi maksud yang kita tak boleh nak nampak. Contoh, janin ni baby dalam perut. So janin kita tak nampak lah secara zahir. Yang kita nampak perut ibu saja. Yang dalam kandungan tu kita tak nampak. Itu konsep bahasa Arab. Jin nun, jin pun tak nampak kecuali dia merupa lah. Ataupun satu lagi dia panggil junun, gila tadi kan. Gila ni yang tak nampak adalah akalnya. Akalnya sudah hilang, itu dia panggil hilang akal, dia panggil junun. Lagi disebut junnatun ni perisai. Jadi orang yang berada di belakang perisai itu kita tak nampak, dia berlindung. Jadi itu konsep. Termasuk satu lagi jannah, syurga kan. Syurga buat masa ni tak nampak lah. Baik, jadi Nabi mendoakan juga supaya kita ni Allah lindung daripada penyakit gila. Gila ni rupanya penyakit lah, kan. Jadi wallahu ta'ala a'lam. Ada yang betul-betul gila, ada yang macam ada pengalaman pula kan. Buat-buat gila kan. Jadi buat-buat gila ni tak tahulah, tapi gila-gila boleh tahan lagi lah kan. Gila-gila ni kadang perangai lah. Gila-gila masuk air sikit. Tapi kalau gila betul ni, na'udzubillah lah tak. Dia memang satu penyakit lah. Kita minta lindung. Termasuk wal juzam, maknanya kusta. Mungkin dulu-dulu banyaklah kusta ni kan. Sampai ada hospital kusta di Sungai Buloh tu. Jadi sekarang ni dah jadi tempat onja bunga dah kat situ kan. Jadi sekarang ni mungkinlah kurang sikit kot kesedaran. Maknanya masyarakat dah sedar nak jaga diri macam mana. Jadi mungkin kusta ni masih ada, tapi taklah meluas kan, taklah banyak sangat. Dan juga wasayyi'il asqam, penyakit yang berat, macam COVID, influenza A ke apa benda lah, tak kira lah, penyakit-penyakit yang berjangkit, segala jenis penyakit, termasuklah tadi sopak, kusta, gila. So segala penyakit ini kita mohon pada Allah supaya Allah Ta'ala mengangkat penyakit-penyakit ini, khususnya daripada tubuh badan kita lah kan. Sebab secara fitrah dia, ibu ayah sekalian, semua orang dia nak sihat kan. Semua orang dia nak sihat aja. Tak ada orang yang suka nak sakit, tak ada. Semua orang kalau boleh nak sihat walafiat sepanjang masa. Tapi itulah, kehidupan kita ni dia macam-macam. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang, memang Allah Ta'ala menguji kita dengan kepelbagaian penyakit. Ada orang sihat daripada muda sampai ke hujung usia, kadang-kadang dia sakit sikit kan. Di hujung usianya tu dia sakit. Jadi apa pun kita minta dan mohon pada Allah supaya sebolehnya lah tubuh badan kita ni sentiasa segar, sentiasa sihat, sentiasa kuat, sentiasa bertenaga kan. Tapi ia bergantung juga pada usaha dan ikhtiar kita lah. Pemakanan terutamanya, penjagaan kesihatan, itu benda-benda yang kita kata dia boleh membantulah. Yang lain tu kita serah pada Tuhan, pada Allah. Tapi konsep agama ajar usaha dan juga ikhtiar. Itu sangat penting kan. Penjagaan kesihatan itu sangat penting untuk kualiti kesihatan tubuh kita masing-masing. Ada orang dia tak boleh habuk sangat, dia bersin, dia allergic lah. Baru kemas-kemas sikit kapet dah bersin 14 kali. Kucing pun terkejut tengok kan, kenapa dah tuan aku ni. Jadi ada orang jenis gitu. Ada orang tak apa, berdebu, berasap, dia tak ada masalah. Dia punya antibody dekat situ dia kuat. Tapi kadang dia tak boleh benda lain pula. Dia adalah pro and con masing-masing lah. Jadi apa pun ibu ayah sekalian, usaha kita kena ada lah.
kan, minta Allah bagi sihat. Sebab Nabi dah peringatkan dah kita benda ni. Nabi kata rebut 5 sebelum 5, antaranya sihat sebelum sakit. Jadi sementara ibu-ibu, tuan-tuan sihat, ni boleh datang kuliah, kan. Sementara kita sihat, bolehlah datang kuliah. Besok-besok dah sakit, susah dah. Bolehlah dengan online gitu, tapi tak samalah macam kenikmatan dia kita datang dalam dewan kuliah ni, kan. Sama juga apa bentuk ibadah sekalipun, bila kita buat dalam keadaan sihat, dia punya feel, kenikmatan dia tu sangat seronok. Berbanding kita ibadah dalam keadaan sakit, kita semayang dalam keadaan sakit lutut, kan, turun meletup-letup semua, kan, naik daripada rukuk pinggang pap sekali, kan. Jadi rasa aduh, kan. Jadi dia terganggu. Macam saya bawa jemaah umrah baru ni 41 orang. Jadi ada satu pakcik ni dia stroke, tapi stroke yang sedang-sedang lah, tak adalah teruk sangat. Tapi dia berjalan tu tak daya sangat lah, wheelchair, kan. Tapi Alhamdulillah dia ada anak-anak yang pada saya sangat terbaik lah. Anak-anak bujang dia, anak dara dia yang sentiasa jaga bapak dia 24 jam. Sepanjang umrah tu, sepanjang Mekah Madinah ni, kan, bagusnya dia jaga semua keluarga dia 8 orang. Dia jaga semua ayah dia elok-elok, turun pergi tandas ke bawah dekat airport, wheelchair tukar sana sini, semua diurus. Dan bagusnya dia tak kacau saya. Dia tak kacau kerja saya sebagai mentawif tak. Tapi kita pantau lah. Kita tanya macam mana, okey tak semua, kan. Kita siapkan semua fasiliti yang setakat mana kita boleh lah. Jadi bila dah sakit macam tu, itu saya kata ibadah kita tu dia akan ada terganggu lah, kan. Kita nak tawaf, kita nak sa'i, kita nak itu, kita nak ini. Tapi apa yang paling penting, kita ingat satu benda je. Bila sakit-sakit demam ni, Allah sayang kita lah, itu je lah. Kita pegang yang itu saja. Bila kita sakit, sesama, batuk, demam ke apa, Allah sayang. Allah uji aku sikit, dah lama dah aku sihat, takkan sikit sakit tak boleh tanggung, kan. Kita kena belajar redha, kita kena belajar mensyukuri. Jemaah saya bawa itu hari, kebanyakan di sana sihat. Adalah yang sakit juga, yang semput, ada yang demam, ada yang batuk sesama, kan. Saya sepanjang 12 hari 10 malam tu Alhamdulillah semua sihat. Semua sihat. Walaupun cuaca sejuk lah macam-macam, kan. Turun touchdown KLIA, terus demam. Dia lain, dia punya makam dia. Di sana okey. Turun Malaysia macam tak sesuai pula cahaya di Malaysia ni, kan. Macam nak kena duduk London. Jadi dia turun dia terus demam. Saya sampai hari Jumaat 6 Januari tu, Jumaat 2 minggu lepas, kan. Itu memang saya break 2-3 hari lah, nak rehat dulu sekejap. Lepas tu hari Selasa tu 10 bulan saya start kuliah. Tapi start tu dalam keadaan suara pun sengau-sengau sikit, kan. Ini pun ada sikit lagi lah. Tapi okey lah. Sebab kita ni bila sakit tu dia ingat Allah tu lebih lah, berbanding kita sihat lah. Dia fitrah manusia macam tu. Bila sihat tu kadang-kadang dia tak sedari. Dia rasa dia hebat lah, kan, telan vitamin itu, vitamin ini, dia rasa dia okey. Tapi bila kita dah sakit, demam, batuk, sumbat hidung, masa tu Allah kuat sikit lah, kan. Itu sebab Allah bagi kita sakit tu. Walaupun kita diajar minta lindung dengan Allah, supaya Allah jaga kita daripada penyakit yang besar-besar ni lah, kan, kusta, kemudian sopak, gila, dan segala penyakit berbahaya. Ini sunnah yang Nabi ajar, supaya kita doa minta benda-benda ni. Dan saya sendiri pun dalam doa-doa lepas solat, kalau di surau masjid pun memang doa ni kita baca juga, kan. Lepas-lepas kuliah pun kita baca doa ni. Sebab benda ni Rasulullah ajar. Sebab kita tak tahu ke depan besok
apa penyakit lain pula yang akan muncul kan. Na'udzubillah min zalik lah. Apa pun kita doa, mudah-mudahan Allah lindung kita semua insya-Allah. Baik, sambung lagi. Daripada Abu Yasar As-Sahabi, yang merupakan sahabat Nabi lah sebenarnya, seorang Nabi SAW. Itu saya tak tahu apa maksud dia, tapi kalau tengok Arab dia tu maknanya Nabi berdoa. Mungkin salah tulis ke apa kat situ. Dia bukan Nabi, Nabi yang berdoa kan. Mungkin daripada Nabi lah tu. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yad'u Allahumma inni a'udzubika minal hadmi wa a'udzubika minat taraddi wa a'udzubika minal gharaqi wal haraqi wal harami wa a'udzubika ayyatakhabbatani asyaitan indal maut wa a'udzubika an amuta fi sabilik mudbiran wa a'udzubika an amuta ladighan wa fi riwayatin wal ghammi. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kehancuran dan kebinasaan. Dari kehancuran, dan aku berlindung kepadamu dari kebinasaan. Jadi doa ni, ibu ayah sekalian, doa yang umum. Maksud dia mungkin kebinasaan harta benda, kehancuran harta benda, wang ringgit, pekerjaan, ataupun apa jugalah yang boleh menyebabkan kehancuran dalam kehidupan kita. Nabi ajar kita minta perlindungan dengan Allah. Dan kemudian minta juga berlindung daripada tenggelam, kebakaran dan tua bangka. Tua bangka ni hadis Jadi minta lindung daripada tenggelam. Maknanya kita naik bot, naik feri, naik kapal, apa semua, minta lindung lah daripada tenggelam kan. Mungkin kita ada pengalaman naik feri pergi Pangkor, pergi Langkawi kan, kalau di Malaysia. Saya ada juga pengalaman masa di Mesir dulu, naik kapal, nama dia kapal As-Salam. Kapal As-Salam ni besar, macam cruise besar lah, beribu orang boleh muat dalam tu, beratus ribu kot. Jadi daripada Port Suez kita pergi Port Jeddah. Suez di Mesir, pergi ke Port Jeddah. Masa tu pergi buat umrah, masa mengaji tu, nak naik kapal terbang, duit tak apa ada, so kita naik kapal macam Titanic tu lah. Jadi bila naik itu 3 hari 2 malam. Lamalah perjalanan dia, 3 hari 2 malam. Cuma saya naik tu tahun 95. Saya sampai Mesir 93. Setahun sebelum saya pergi Mesir tu, satu kejadian berlaku 92. Bila mana kapal yang sama daripada Suez pergi ke Jeddah, dia telah karam dan tenggelam. Sebab dia punya tukang bawa dia panggil apa? Pilot, bukan pilot lah. Kapten. Kapten. Dia punya kapten dia ikut shortcut. Dia contoh gini, sini Port Suez, sini Port Jeddah. Dia kena turun sampai ke bawah, baru dia naik atas balik. Ini dia turun sekerat, lepas tu dia pancung sini, dia naik atas. Dia turun sekerat tu tak boleh sebab batu karang banyak. Jadi tak tahulah apa hal masa tu, dia turun tu sekerat je, dia tak sampai ujung. Mana dia potong shortcut, akhirnya pecah kapal, tenggelam. Jadi ada yang terlibat dalam tu student kita lah, rakyat Malaysia kita yang mengaji Mesir masa tu. Ada yang meninggal, dan ada seorang sahabat saya masih hidup sampai hari ni. Dia cerita pengalaman dia masa pecah tu. Dia yalah dah pecah kapal apa semua kan, dia pun terapung dekat laut. Jadi dia dapat berpaut pada sekeping papan. Masa tu pelampung dah tak tahu hala ke mana lah.
jaket keselamatan apa semua dah tak tahu hala ke mana. Jadi dia dapat berpaut tu pada sekeping papan. Tak tahulah berapa lama tempoh tu sehingga datang pasukan penyelamat semua, dan alhamdulillah dia hidup lah. Jadi itu sebab Nabi kata minta lindung daripada tenggelam, termasuklah mati lemas kan. Musim-musim banjir tu hari ni ada juga yang lemas, jadi kena hati-hatilah benda tu. Dan juga kebakaran. Kebakaran ni kita kena alert jugalah setiap kali kita keluar rumah, terutama Swiss yang penting, yang main Swiss yang besar-besar, kita kena check selalulah. Kadang-kadang yalah, biasa orang perempuan dia nak keluar rumah, dia nak pergi jalan ke mana ke, dia akan iron baju kan. Jadi bila iron tu pastikan tutup kan. Kadang saya kalau travel mana-mana, itu benda pertama yang saya akan check kan. Kadang sampai 2-3 kali keluar masuk rumah. Kereta dah start enjin lah kan. Nak memastikan Swiss itu, dapur gas itu kan, macam-macam pelak nak kena tengok. Takut. Kadang dah tanya dah rumah, dah tutup dah tu plug apa, iron, dah cabut dah. Tengok muka macam tak puas hati kan, masuk balik kan. Dia double check lah, takut apa-apa hal kan. Takut balik terbakar melopong kita kan. Jadi itu kena ni lah, kena usahakan juga. Dan juga tua bangka ni maksud dia terlalu tua sampai kepada tahap nyanyuk. Na'udzubillah. Sebab bila nyanyuk ni, minta maaf sebutlah, kadang-kadang dia dah lupa semua kan. Kencing berak dia pun dah tak tahu ke mana. Kadang dia dah makan, dia kata dia belum makan. Kadang dia belum makan, dia rasa dia dah makan. Kan, orang tua ni. Jadi ada kaedah yang ulama ajar, ulama pesan, kalau kita tak nak tua yang bersifat macam tu, kalau tua biasa-biasa okey lagi kan. Tua yang bersifat nyanyuk ni kata ulama, yang pertama, tapi benda ni kena buat masa muda. Tapi dah ibu-ibu pun saya tengok tak berapa nak muda sangat. Tapi saya bagi tahu je lah. Saya bagi tahu je. Boleh buat lagi, boleh buat, jangan risau. Sebab umur kita panjang lagi insya-Allah. Kan? Yang pertama kata ulama, rajin-rajin baca Quran. Rajin baca Quran supaya otak kita tu terangsang dengan ayat Quran. Dia ada link sentiasa dengan ayat Allah. Sebab ayat Allah ni dia mukjizat, ibu-ibu sekalian. Kan? Bila hari-hari baca Quran, rajin-rajin baca Quran, benda tu dia ada link dengan otak kita sebenarnya. Kan? Dia ada link dengan tubuh kita. Dan yang kedua, ulama pesan untuk mengelak nyanyuk ketika tua ni, rajin-rajin juga bangun malam. Bangun malam. Dua benda itulah antaranya lah yang besar lah. Jadi kalau dua benda ni kita dah biasa buat, dan kita sedang buat dan akan teruskan buat, insya-Allah, biiznillah. Kan, ini ikhtiar kita. Apapun Allah Ta'ala yang menentukan. Jadi kalau kita dah biasa amal benda-benda macam ni, insya-Allah tua kita besok tak adalah sampai tahap nyanyuk, lupa dan sebagainya, insya-Allah. Baik, kemudian aku berlindung kepadamu dari kemasukan syaitan ketika saat nak meninggal dunia. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, kita pun tahu antara saat yang sangat getih bagi seorang hamba sebelum dia nak mati adalah gangguan syaitan. Di saat itu syaitan akan buat apa sahaja untuk mengkufurkan manusia itu. Sebab apa? Sebab itu dia panggil peluang last minute untuk syaitan. Itu dia punya last minute punya usaha. Sebab masa hidup dia dah gagal kan. Dia dah susah dan nak goda kita ni mengaji, kuliah apa semua ni, dia payah nak racun kita. Jadi dia akan cuba sampai saat-saat terakhir. Dan saat terakhir itu dipanggil sakratul maut. Yang Nabi kata ketika itu syaitan akan menyerupai orang-orang yang kita sayang yang telah meninggal dunia. Mak kita dah mati, ayah kita dah meninggal, maka dia akan menyerupai sebiji muka mak kita. Dan
muka ayah kita, macam-macam lah. Dan dia akan gunakan ayat mak ni mati dalam keadaan yang baik, iaitu mati dalam Yahudi, mati dalam Nasrani, maka hendaklah kau ikut macam mana mak mati. Kalau kau sayang mak, kau ikutlah macam mak mati. Na'udzubillah. Jadi benda-benda macam ni Nabi ada cerita dalam hadis. Sebab itulah Nabi pula tolong bagi doa untuk kita juga, supaya berlindung dengan Allah, minta Allah jauhkan kita daripada kemasukan atau gangguan-gangguan syaitan di saat ketika kita nak meninggal dunia. Sebab itu kata ulama, sunat kita ada dekat ujung kepala orang yang sedang nazak. Dan kalau boleh yang ada dekat ujung kepala tu biarlah orang-orang yang kalau nak kata alim sangat, tidaklah. Mana orang-orang yang bolehlah membisikkan kalimah syahadah tu, dia jangan ramai sangat, kan? Kalau ada pun ramai-ramai situ tak apa, cuma yang buat kerja tu biar seorang je. Sebab ulama' kata bila kita dah bisikkan kalimah syahadah tu kita tengok dia dah nazak, kita pun bisik, kita beritahu kat telinga dia, kita kata, ayah, cuba ayah ikut apa yang saya baca, la ilaha illallah, kan? Paling tidak kita sebut yang itulah, kalimah la ilaha illallah. Katalah kita dengar ataupun kita nampak mulut dia bergerak mengikut yang kita baca tadi, kita nampak gerak bibir dia sama tak? Ulama' kata bila dia dah sebut gitu, kita diam sudah. Kita diam, kita perhatikan dia. Adakah dia dah sebut tu dia diam sampai habis hayat dia? Kecuali kata ulama' lepas dia sebut kumat kamit tu, dia merepek benda lain. Dia bercakap benda lain. Entah apa-apa dia racau je, kan? Sebab nak mati ni biasa dia akan jadi macam tu. Bukan biasalah, kadang-kadang jadi juga. Benda yang dia dah menjadi habit dalam dunia, dia akan jadi masa nak mati, kan? Dia sibuk dengan harta ke dengan tak apa-apa ni, dia akan sebut benda tu. Jadi kalau dia dah sebut kalimah lain, maka sunat pula bagi orang tadi ni bisik lagi. Sebab itu kena ada seorang, jangan ramai, nanti kawan tu pula pening. Dia dah nak mati, kan? Lepas tu ramai pula, mati terus kawan tu semua. Jadi kita ni biar ada seorang saja, yang kepala lead dia tu biar ada seorang yang memerhatikan, memantau nak sampai habis hayat. Sebab saat itu memang syaitan akan menggunakan kudrat dia habis-habis untuk menggoda anak Adam. Jadi yang lain tu berzikir ke, baca Yasin ke, tak ada masalah, tak ada apa, kan? Baca je lah apa-apa, niat untuk kawan yang sedang nazak. Kalau ada lagi umur dia, Allah bagi lagi. Kalau tak ada, Allah ambil dengan cara yang baik lah. Macam tu. Baik, kemudian Nabi ajar, aku berlindung kepadamu dari kematian yang terpaling dari jalanmu yang engkau redai. Maksud dia minta mati dalam keadaan yang baik. Jangan Allah matikan kita dalam keadaan mati yang tidak baik. Na'udzubillahi min zalik. Mati selepas buat maksiat, mati dalam keadaan tak sempat nak semayang, ataupun mati dalam keadaan tak semayang juga, kan? Janganlah. Sebab kita tak tahu mati ni rahsia. Dua benda tentang mati yang kita tak tahu. Nombor satu, bila, dan yang kedua, di mana lokasi, kan? Dan ketiga, sebab lah. Sebab mati pun kita tak tahu juga. Sekarang ni kita hidup, kan? Kita tak tahu aku mati besok sebab apa, tak tahu. Sakit ke, aksiden ke, kan? Tercekik jejak cempedak ke, tak tahu. Sebab mati tu tak tahu. Di mana nak mati tak tahu. Bila nak mati tak tahu. Sebab benda ni Allah Ta'ala rahsiakan. Dan alhamdulillah, ibu ayah sekalian, mati itu menjadi rahsia. Itu memudahkan hidup kita sebenarnya. Kalau tahu, masalah. Betul saya cakap, kan? Kita dah lama tak jumpa, kan? Apa khabar Ustaz? Sihat? Alhamdulillah. Akak sihat-sihat. Akak bila nak mati, kan? Saya lagi 2 minggu ya Ustaz. Udah. Nak ajak borak pun tak berani lah. Dah tinggal 2 minggu je, kan?
Jadi bila tak tahu tu bolehlah senyum-senyum sikit, happy-happy sikit lah. Jadi maknanya ada hikmah sebenarnya. Sebab tu Allah buat ni bukan saja. Allah lebih tahu. Kalau aku bagi tahu tarikh mati ni sekarang, satu benda pun manusia tak jadi kerja. Kan? Kita dah kemurungan pula rasanya. Yalah kan, sebab kita dah tahu bila nak mati. Jangan minta maaf saya sebutlah dah. Jangan kata yang itu, katalah satu orang manusia, saya tak kata ibu lah, tak. Doktor kata ibu dah ada kanser stage 4. Contoh minta maaf contoh. Lepas tu doktor kata kalau ikut pengalaman saya sebagai doktor ni, dengan keadaan ibu begian-begian ni, paling tinggi 6 bulan. Doktor biasa kata gitu kan, dia cakap berlapik berdasarkan ilmu saya begian-begian, tapi yalah kuasa Allah kita tak tahu. Tapi bila doktor dah kata 6 bulan, kita jadi macam mana? Kan? Kita akan down, kita akan jadi, ya Allah aku dah tak berguna dah tinggal 6 bulan. Nampak? Itu setara doktor beritahu. Kalau Allah yang beritahu kita, Ustaz hidup ni 100 tahun je. Panjang sikit lah kan. 100 tahun je Ustaz. Ni baru 48, tahun ni 49, okey lah. Lambat lagi kan. Jadi kalau Allah kata 50 je sudah kan, tinggal setahun lebih. Jadi lebih baik tak tahu tu daripada tahu. Dan Allah lebih tahu, sebab tu dia atur gitu. Cuma yang penting doa, minta jangan mati yang tak baik lah. Mati yang dipanggil su'ul khatimah. Allahu Akbar. Ya, minta lindung. Dia macam ni. Kita dah doa dah hari-hari dah. Hari-hari doa, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah, matikan kami dengan mati yang baik. Wala takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Jangan kau matikan kami mati yang buruk. Itu cantik dah. Hari-hari kita minta benda yang sama. Tapi ingat, satu pesanan Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar letak kaedah tu sangat simple, macam senang, tapi benda tu memang betul sebenarnya. Sayyidina Umar kata, kalau kamu nak mati baik, hidup kena jadi orang yang baik. Senang aja. Nak mati baik, kata Sayyidina Umar, hidup kena jadi orang baik. Orang yang baik mengikut acuan agama, baik yang diiktiraf oleh agama. Itu maksud dia. Kan? Jadi kita nak mati baik, hidup sekarang ni kena jadi orang baik. InsyaAllah kita akan mati baik. InsyaAllah. Dan logik dia memang macam tu pun. Kalau hidup bertunggang langgang, tak semayang, merompak, menyamun, fitnah orang, agak-agak boleh mati baik tak? Logik tak? Takkan dapat punya. Kecuali Allah izin di hujung tu dia bertaubat, itu cerita lain. Tapi adat dia, kalau manusia tu hidupnya baik, insya-Allah Allah akan hadiahkan dia husnul khatimah. Allahu Akbar. Dan kita dah tengok dah ramai orang yang mengalami husnul khatimah ini sebab hidupnya baik. Kan? Jadi sebab itu hari ni apa pun kita, siapa pun kita, akhlak, perangai, tingkah laku, adab kena baik. Kena baik. Saya cerita dah dalam kuliah-kuliah sebelum ni lah, dalam seminggu lepas ni. Masa di Mekah baru ni, saya jumpa satu orang manusia yang hebat sebenarnya dalam Malaysia ni. Kan? Saya pergi dekat Sofwa tu, kedai-kedai makan bawah tu kan, tingkat 1, tingkat 2 tu. Masa tu disaji baru nak buka. Dia buka hari Jumaat, saya pergi tu hari Khamis, belum buka lagi lah, pergi kedai lain. Jadi table saya duduk tu, saya seorang je, kosong kan, saya seorang duduk situ. Dan datang suami isteri, dia kata, Haji kosong ke meja ni? Saya kata kosong tuan, bolehlah nak tumpang sembang-sembang, borak-borak kan. Dia pun duduk sembang-sembang. Tanya daripada mana? Dia kata saya dari Putrajaya. Ustaz daripada mana? Saya daripada Sungai Buloh. Dekat penjara ke? Luar. Jangan dalam tu, luar, kat luar kan. Jadi saya kata, tuan kerja apa? Dia kata government, kerja kerajaan, quarters Putrajaya. Kerja di mana? Bukit Aman.
Saya dah berdebar no? Dengar Bukit Aman ni kita dah risau dah kan. Tanya kerja apa, dia kata Haji, saya lah timbalan Ketua Polis Negara. Tak pasal aku tak kenal Ketua Polis Negara punya kan, timbalan. Mujur tak kena tembak kan. Jadi rupanya timbalan Ketua Polis Negara, dia berdua saja dengan isteri dia. Tapi isteri dia kata, saya macam biasa tengok ustaz, dia kata. Saya kata, saya pun biasa tengok akak. Saya cakap ke bini dia kan, saya memang biasa tengok muka bini dia, tapi saya tak tahu kat mana, tapi muka dia familiar lah. Cuma bila dia kata saya timbalan Ketua Polis Negara ustaz, saya kata minta maaf tuan, saya tak perasan kan. Ya betul ustaz, ustaz tak perasan tu sebab saya pakai jubah. Kalau saya pakai uniform polis mungkin perasan kan. Sebab orang yang beruniform ni, polis, bomber, rela ke apa benda pun, polis dah, doktor ke apa dah, uniform, dia akan nampak identiti dia bila dia sarung uniform. Macam tu. Macam saya lah, uniform saya jubah. Bila saya keluar pergi Maidin, Subanjaya, saya pakai tracksuit dengan baju bola, pakai cap. Agak-agak perasan tak? Tengok dari jauh macam badan ni macam aku kenal saiz ni kan. Dari belakang macam kenal kan, macam Ustaz Rahim ni kan. Saya tengok betul ke pakai cap, pakai kan. Bila tukar jersey, susah orang nak kenal sebenarnya. Dia punya suara mungkin kenal lah kan, tapi dia punya gah dia tu dekat jersey penampilan tu kan. Identiti kita dekat jersey kita tu. Macam ibu-ibu lah dah biasa pakai jubah kulu kilir kan, tiba-tiba tukar baju kebaya contoh kan. Jadi kawan kita tengok atas bawah betul ke kawan aku ni kan. Jadi macam tu lah kan. Dia kata memang ustaz, orang tak perasan saya ustaz sebab saya tak pakai uniform. Tapi poin saya nak cerita tu adalah dia ni dengan isteri dia seorang yang sangat humble lah. Sangat, yelah kita first time jumpa, first time sembang, tapi kita boleh, bukan kita boleh baca, tapi bila kita duduk dengan orang ni, kita pun adalah sikit-sikit belajar tak. Bila kita first time jumpa orang, cara dia menyembang, cara dia bergerak tubuh badan apa semua, kita boleh tahu dia ni manusia yang baik, sangat baik kan. Dan dia humble lah, sebab dia kata saya tahun ni ustaz, tahun lepas lah, maknanya 22 kan, dah 3-4 kali dah datang ustaz umrah. Tapi sebelum ni datang dengan tugas lah, bertugas, ada urusan negara, sebagai polis, datang sebagai polis. Ni dia datang sebagai orang biasa lah. Jadi bila datang sebagai polis ni ustaz, leceh lah ustaz. Saya nak minum teh tarik pun bodyguard keliling ustaz. Nak telan pun tak syok, tak ada feel. Yelah dia timbalan ketua polis, mestilah ada bodyguard kan, ada pengiring. Jadi bila buat umrah pun pengiring, berjalan pun tak syok ustaz. Jadi nak keluar daripada kelompok tu, kita tengok macam best je kan, dia sendiri tu tak syok. Macam kita tengok menteri lah dengan bodyguard, dengan pengiring, macam best je kan, sebenarnya tak best pun kan. Jadi kebebasan tu, jadi bila saya datang macam ni ustaz, boleh minum-minum, lepak-lepak dengan ustaz, sonok kan. Tapi yelah saya tengok dia bagus lah, akhlak dia bagus kan, sembang tak ada meninggi, tak ada. Dia sembang biasa-biasa, memang humble punya manusia lah. Jadi itu akhlak, supaya bila kita hidup macam ni, ada ruang Allah nak bagi kita mati yang baik. Sebab Sayyidina Umar ajar kita, nak mati baik, hidup kena jadi orang baik lah. Baik pada sisi agama, insya-Allah. Dan yang terakhir disebut situ, aku berlindung kepadamu dari kematian yang disebabkan gigitan binatang. Ataupun binatang-binatang bisa ke, yang melibatkan binatang lah. Kalau sekarang ni kita tengok ada isu-isu buaya pun dah merata dah, saya tengok dekat Melaka, maksud dia dekat tempat awam lah, bukan kat zoo, dekat pantai kan. Kat zoo memanglah penuh buaya. Kalau kat luar zoo, buaya darat pula. Jadi dekat laut ni, kat Sungai Kelang kan, elok je terapung, panjang pula, besar. Kat Melaka ada saya tengok kan, Pantai Kelebang, lepas tu tak kat mana lagi, kat Pahang itu hari naik atas darat terus masa banjir, besar gila pula tu. Jadi
kalau Sabah Sarawak memang kena faham je lah kan. Itu isu dia. Jadi kita minta lindung buaya ke, ular ke, binatang bisa, kalajengking, lipan ke apa benda lah kan. Minta lindung supaya kita tidak mati akibat gigitan binatang-binatang yang tersebut. Baik, sambung lagi. Dan ada tambahan daripada riwayat Abu Daud, iaitu mati dalam keadaan berduka cita. Macam tu. Baik, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allahumma inni a'udzubika minal ju' fa innahu bi'sad daji'u wa a'udzubika minal khiyanah fa innaha bi'satil bitanah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam doanya, Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bahaya lapar, kerana ia adalah seburuk-buruk teman berbaring. Dan aku berlindung kepadamu dari khianat, kerana ia adalah seburuk-buruk teman yang dipercayai. Jadi saya cuba memahamkan apa kaitan lapar dengan berbaring tadi. Kan? Bila Nabi kata, aku berlindung kepadamu dari bahaya lapar, kerana ia adalah seburuk teman berbaring. Maksud dia barangkali mungkin kalau saya salah saya minta maaf lah. Mungkin maksudnya di sini bila kita lapar ni kita nak baring pun tak selesa. Itu maksudnya lah. Kan? Bila kita kenyang tu seronok nak tidur lah. Bila kita lapar ni bergolek sana sini tak jadi apa. Jadi Nabi minta perlindungan supaya dihindar dari bahaya kelaparan, kemelaratan, ataupun orang panggil ialah lapar lah kot. Kalau lapar-lapar ni apa istilah ni? Kebuluran. Saya nak sebut yang tu tadi. Kebuluran. Kan? Minta lindung daripada kebuluran, kekurangan makanan dan seumpamanya. Dan yang kedua, daripada khianat. Sebab ialah seburuk-buruk teman yang dipercayai. Sebaik-baik teman adalah teman yang dipercayai. Maka seburuk-buruk teman adalah khianat. Jadi khianat ni jangan buat main. Kan? Dia boleh berlaku dalam keluarga, adik-beradik, kawan-kawan, kan? Ramailah, banyaklah bendanya. Jadi apa pun, dialah kalau boleh kita doa Allah anugerahkan kita rakan-rakan yang baik, yang sentiasa beramanah dengan kita, insya-Allah. Baik, saya habiskan sikit lagi. Daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an karamallahu wajhah. Inna mukatiban ja'ahu faqala inni ajastu an kitabati fa'inni. Qala ala u'allimuka kalimatin allamanihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Law kana alayka mithlu jabalin dainan addahu anka. Qul Allahumma akfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Seorang mukatib ni dipanggil hamba lah. Jenis-jenis hamba, antaranya dipanggil hamba mukatib yang dibebaskan dengan perjanjian oleh tuan dia. Baik, seorang abdi yang dijanjikan bebas telah datang kepada Saidina Ali. Lalu ia berkata, aku lemah, yakni tidak mampu membayar tebusan diriku untuk dimerdekakan. Dia kata, aku nak merdeka tapi tak ada duit nak tebus, nak bayar dekat tuan aku. Jadi dia minta tolong pada Saidina Ali. Lalu Saidina Ali menjawab, mahukah kamu aku ajarkan beberapa kata atau doa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadaku? Sekiranya kamu menanggung hutang sebesar gunung sekalipun, tentulah akan terbayar. Jadi ibu sekalian, mungkin bukan semualah, tapi ada orang yang berhutang sana sini lah. Kita pun ada hutang-hutang yang belum diselesaikan juga. Jadi boleh kita amalkan bacaan doa ini setiap hari. Dalam bahasa Arab, Allahumma akfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwa. Yang bermaksud, ya Allah,
cukupkanlah aku dengan yang engkau halalkan daripada apa yang engkau haramkan, dan kayakanlah aku dengan kurniaanmu daripada mengharap selain daripada engkau, ya Allah. Jadi maksudnya, ibu ayah sekalian, doa ini kita minta sebagai doa kecukupan. Istilah dia gitulah. Doa supaya kita ni cukup segala-galanya. Tidak berhutang, dapat melunaskan hutang, adalah sikit saving dan sebagainya, kan, untuk masa depan, untuk anak-anak. Jadi inilah doa yang terbaik yang Rasulullah ajar pada kita untuk kita baca setiap hari lepas solat dan sebagainya, supaya Allah mencukupkan habuan kita. Betul, rezeki memang Allah dah susun elok, tapi Islam mengajar kita doa, Islam ajar kita usaha, Islam mengajar kita ikhtiar. Tak? Tolong ulang doanya. Ada geng minta tolong ulang doanya. Baik, doanya berbunyi gini. Nabi ajar kita doa tadi, bunyinya Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Pendek je, kan? Boleh hafal lah, balik lagi boleh hafal siap lah. Iaitu dengan maksud, ya Allah, cukupkanlah aku dengan apa yang engkau halalkan daripada yang engkau haramkan, dan kayakanlah aku dengan kurniaanmu daripada aku mengharap selain daripada engkau, ya Allah. Jadi maksud dia, kita hanya benar-benar mengharapkan Allah semata-mata dalam apa juga urusan perjalanan hidup kita semua, kan? Apa pun kita memang mengharapkan Allah Ta'ala semata-mata. Baik, kemudian daripada Imran bin Al-Husain radhiyallahu an, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam allama abahu Husainan kalimataini yad'u bihima Allahumma alhimni rushdi wa a'izni min syarri nafsi. Sesungguhnya Nabi SAW mengajari ayahnya yang bernama Al-Husain. Maksud dia bukan Nabi ajar ayah Nabi, bukan. Nabi ajar ayah Imran tadi yang bernama Husain. Iaitu dua kalimat doa yang berbunyi, ya Allah, ilhamkanlah pendirianku, yakni berilah ilham dan petunjuk dalam hidup aku, dan peliharalah daku dari keburukan peribadi diriku. Jadi ibu ayah sekalian, ada dua benda yang Rasulullah doakan untuk ayah Imran tadi yang bernama Al-Husain. Yang pertama, Nabi minta supaya sentiasa diberikan ilham daripada petunjuk. Maknanya hidup kita ni perlu kepada petunjuk Allah. Hidayah, petunjuk, ilham yang baik-baik, kan? Idea yang baik-baik. Itu kita kena minta lah. Sebab benda ni Allah yang bagi, kan? Ada orang Allah anugerahkan dia sentiasa dapat ilham yang baik-baik, kaedah yang baik-baik, idea yang baik-baik, petunjuk yang elok, dan kadang-kadang dia sharekan pada manusia. Ini orang-orang yang hebat lah. Dan yang kedua, Nabi minta doa supaya dilindungkan daripada kejahatan peribadi kita sendiri, supaya kita ni jangan jadi orang-orang yang jahat, orang-orang yang buruk kelaku, yang buruk perangai, yang tak elok kelakuan dia, kan? Akhir zaman ni kita takut. Saya takut nak cakap, sebab takut benda tu kita buat, Tapi banyak yang berlaku hari ni, kadang-kadang orang tidak menjaga adab, orang tidak menjaga akhlak. Dua benda ni lama dah hilang daripada orang Islam kita, adab dan akhlak, kan? Kadang-kadang kita tengok, minta maaf sebut, orang non-Muslim pula kadang lebih beradab daripada kita, lebih beretika, lebih berakhlak. Kalau istilah tu kita boleh pinjam untuk mereka, Kita kadang-kadang tak reti nak hormat orang.
Tak reti nak menzahirkan terima kasih. Orang dah tolong, kita tak ucap apa pun. Kadang-kadang orang dah bantu kita, kan? Contohlah macam dekat highway, kat tol, kat mana kan, orang bagi laluan ke apa. Kita dah bagi signal, orang pun berhenti sekejap bagi laluan. Ucaplah terima kasih. Kan? Terima kasih tu caranya bagi double signal. Itu kaedah dia sebenarnya, kan. Bila orang bagi double signal tu sebenarnya dia macam nak ucap terima kasih lah, kan. Kita bagi laluan kat dia. Jadi apa pun dalam hidup ni, adab tu sangat penting. Hari ni orang bercakap soal keruntuhan akhlak di media sosial, netizen, kan. Banyak yang jadi macam tu. Macam saya sebutlah itu hari, kadang-kadang benda tu tak ada kena mengena dengan kita, tapi kita ulas benda tu macam kita ada sekali kat situ. Yang kahwin orang lain. Tahu kan cerita kan? Yang kahwin tu orang lain. Kita pula, kan? Kita pula yang tolong tambah kicap sambal kat situ. Kita kata apalah dia ni apa. Kita tahu ke cerita sebenar dia macam mana? Kita tak tahu. Dia nak kahwin 2, 3, 4 tu dia punya suka lah, kan. Kita doa yang baik-baik sudah. Kita tak tahu jalan cerita, tak payahlah masuk campur pula. Kita pula buat video, kau tunggu orang ketiga masuk, kan. Kau faham kau, no? Kan, masuk campur hal orang ni, kan. Kita tak tahu jalan cerita, diam-diam doa yang baik-baik sudahlah. Biarlah dia uruskan keluarga dia, selesai cara elok ke macam mana. Kita pun tak tahu apa cerita sebenar, kan. Dua-dua pihak kita tak tahu cerita sebenar. Jadi kita tak payah masuk, doa yang baik-baik, kan. Sebab kadang netizen ni dia terlalu laju, lebih laju daripada mufti pun ada. Betul saya cakap. Saya dah cerita itu hari, kawan saya seorang, dia tersilap post satu video. Video tu dah betul, cuma dalam tu dia tersilap sebut nama sahabat dia. Tersilap sebut nama sahabat. Bukan dia sebut nama berhala ke apa, bukan. Dia tersilap sebut nama sahabat tu patutnya Abu Ubaidah Amir Al-Jarrah. Dia sebut Abdullah apa atau tersilap sikit. Netizen komen kat bawah, abang dah murtad tu. Laju daripada kodi. Kan? Padahal silap sebut nama sahabat, bukan syirik gak, bukan. Bukan, tak ada kena-mengena dengan akidah pun. Tersalah letak nama sahabat ni. Dia kata abang wajib taubat nasuha, abang dah syirik, abang dah jadi Syiah, semua keluar. No? Semua keluar. Hebat netizen. Jadi kita ni sepatutnya gunakan media sosial untuk kebaikan, kan? Untuk share benda baik. Saya tengok banyak je orang yang share benda baik. Banyak tuan-tuan. Kita punya ni live-live yang ada ni 2-3 channel, campur saya 2-5 channel, semua benda baik. Dan ada yang abang pun edit Medina Studio, edit sikit kuliah-kuliah kita dekat Al-Falah ni. Tengok poin cantik-cantik, saya dah follow dah TikTok, kan. Sebab saya ada tertengok baru ni yang Ustazah Isfadiah punya tu, kan. Cerita pasal student dia tu, kan. Saya dengar pun, seram juga saya. Jadi itu benda baik kita share. Ini sebenarnya yang berlaku, bukan semua dalam setengah student kita di IPT, IPTS, IPTA ni. Takut kita, kan. Kita seram dengar anak masuk universiti dah bangga dah, tapi kita tak tahu apa jadi dalam tu. Sampai mengandung, kan, sampai rupanya 2-3 orang jantan, takut kita dengar. Saya tengok video tu bang, sampai habis saya tengok. Lama juga video tu, kan, berapa minit. Saya tengok lah sebab kita nak tahu apa cerita, kan. Jadi kalau kita share benda macam tu, kita kerat-kerat kuliah yang tidak menimbulkan fitnah, itu tak apa. Dia banyak dalam YouTube, kan, kerat-kerat lepas tu laga kau ustaz. Ni jahat lah. Ini jahat. Laga Ustaz Dazuki, Ustaz Zaidus, laga Ustaz ni dengan Ustaz Somad, Ustaz, semua dia laga. Itu tak baik lah. Itu jangan buatlah kerja tu, kan. Sebab dia laga tu sebab video tu sekerat. Jadi orang dengar tak tahu jalan cerita. Apa Ustaz ni cakap ni, Ustaz ni macam ni, mana satu nak ikut. Dah menyusahkan orang pula. Jadi jangan buat kerja gila gitu, kan. Biar kita ni share benda yang baik. Jangan hal rumah tangga tak payah share lah, kan. Simpan je lah. Kita cerita pada orang yang sepatutnya jadi orang tengah, tu tak apalah, minta pandangan, kan. Ni semua nak dicerita. Jadi
tak payahlah, tak ada manfaat pun sebenarnya. Kan, jadi sebab itu apa pun ibu ayah sekalian, gunakanlah segala medium yang ada ni untuk kebaikan. Nah, jangan kita sebar-sebarkan benda-benda yang tidak baik, insya-Allah. Baik, sampai mana tadi? Sampai Imran tadi ya. Baik, yang Abu Hurairah tu nanti kita sambung insya-Allah biiznillah pada jadual kita 2 minggu akan datang. Ini hari ni minggu ke-3 kan? Betul. Ni minggu ke-3, kita jumpa minggu pertama bulan Februari. Insya-Allah biiznillah. Baik, sebagai kesimpulan akhir untuk pagi ni muslimin-muslimat, yang pertama sekali, jaga akhlak kita masing-masing, jaga peribadi kita masing-masing, jaga tingkah laku kita masing-masing. Sebagai muslim, muslimah, inilah yang disarankan oleh agama, jadi kita kena perbaiki dari masa ke semasa, insya-Allah. Yang kedua, apa pun dalam hidup ni, masalah kecil besar dan sebagainya, kita ada Allah Ta'ala yang sentiasa maha mendengar, yang maha melihat, yang maha memerhatikan. Maka kita ambillah peluang-peluang ini untuk berdoa, memohon, minta ampun dan sebagainya, mengadulah pada dia. Dan yang ketiga, seperti biasa, kita jangan tinggalkan majlis-majlis ilmu. Walau apa cara, apa keadaan sekalipun, kita mengaji, insya-Allah, mudah-mudahan Allah akan berikan ilmu yang terbaik kepada kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan sedikit perkongsian kita pada pagi ini dapat kita ambil iktibar dan pengajaran bersama-sama. Dan ada 1-2 perkongsian ringkas yang saya nak kongsikan dengan muslimin muslimat sekalian. Yang pertama sekali, kutipan sedikit pada pagi ini untuk Tafiz lah, Tafiz Al-Fadil Ustaz Farhan Suhud, yang sebahagian ibu-ibu dah pergi dah itu hari. Alhamdulillah setakat ni dah 60% lah, insya-Allah 60% dah siap, alhamdulillah. Dan kita teruskan membantu dan menyumbang, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri yang terbaik lah di atas sumbangan yang kita buat nanti, insya-Allah. Dan yang kedua, untuk umrah yang akan datang, saya sepatutnya plan awal Ramadan, tapi sebab saya memikir sangat, teruk pula kali ni punya umrah ni. Bukan teruk apa, sebab terlampau banyak dia punya cabaran dia. Hotel, tiket kan, management di sana, banyak yang kena sebenarnya. Kita tengok hotel lah paling banyak kan. Hotel sekian tak dapat, corner ke sekian. Sebab saya sendiri pun sama juga, benda yang sama. Jadi orang terlampau ramai. Jadi saya asalnya plan awal pertengahan bulan 3 lah, maknanya sambut Ramadan di sana. Tapi saya tangguhkan dulu. Kita pun bawa balik pula, rasa macam penat pula kan. Jadi saya plan tu lambat lagi lah. Cuma saya maklum sajalah. Kemungkinan mungkin selepas haji lah kot. Lepas dah settle raya puasa, raya haji, tenang-tenang sikit, baru saya akan bawa satu trip lagi lah. Namun untuk bulan 12 ujung tahun, saya mungkin taubat nasuha lah. Bulan 12 ni saya dah rasa seram sejuk lah. Sebab banyak yang kena baru ni. Hotelnya macam-macam lah, panjang nak cerita. Ibu-ibu pun dah tengok dalam media sosial kan, macam-macam keluhan. Jadi itulah yang terjadi sebenarnya. Sebab demand terlampau tinggi. Arab pula dia buat kepala dia, dia tak ikut prosedur yang sepatutnya kan. Jangan kata dengan travel, ibu ayah sekalian, travel ni saya percaya tak ada travel yang nak menyusahkan jamaah dia, tak ada. Semua akan buat yang terbaik. Tapi bila kita dah booking, tiba-tiba sampai dia pulang duit, kita nak cakap apa? Kan? Dia bukan isu refund tu, isunya bilik tak ada. Engkau refund pada hari yang kami sampai, masalah. Jamaah akan mengamuk kan. Jadi kita nak salah travel pun tak boleh juga. Diorang dah buat habis baik lah saya rasa. Jangankan kata yang itu, DIY, yang pergi umrah secara DIY pun ada yang sangkut.
Itu dia booking dalam booking.com. Kan, dia booking bilik daripada sini, booking.com. Sebab saya cerita ni, saya berani cerita sebab orang tu saya jumpa yang hadapi tu. Saya jumpa dekat Mekah, dekat sofa tu lah kan. Dia kata, Ustaz, saya DIY Ustaz, saya pergi berdua. Saya jumpa tu muslimat lah, dia pergi dengan adik perempuan dia, berdua je. Sampai Madinah Ustaz, hotel yang booking.com tu tak ada. Bukan tak ada, pergi bilik tak ada. Itu setara booking.com tu kan, yang guna apps yang ialah proper, yang dipercayai kan, satu dunia pakai. Tapi bila main dengan Mekah Madinah ni, dia tak jadi macam tu. Kan, sebab itu siapa yang nak pergi bulan 1, bulan 2, bulan 3 ni, kita nasihatkanlah sikit lah. Jangan letak expectation yang terlalu tinggi lah. Maksud saya terlalu tinggi ni, apa yang dah dicanangkan kita akan dapat. Jangan letak yang tu sangat, letak bawah sikit. Dia kata hotel kita depan 50 meter. Jangan letak tinggi sangat 50 meter. Letaklah 200 meter ke belakang. Atau 1 kilometer. Supaya hati kita boleh bertenang besok lah. Kalau tidak memang kacau kita. Kan? Dan setengah jamaah pula dianggap hotel 5 bintang Mekah Madinah ni sama macam Malaysia. Dia tak sama, ibu ayah sekalian. Tak sama. 5 bintang Mekah, toilet tak ada, bilik air sumbat, lift jahanam, nak cakap apa kan. Jadi jangan expect sama. 5 bintang kita lain kan, katalah Hilton ke mana 5 bintang kan, kita lompat atas katil melambung ke ceiling. Dia punya spring dia tu. 5 bintang Mekah, ibu-ibu lompat melekat dekat spring. Dia tak melantun balik. Tak salah cuba-cuba nak unjuk-unjuk kat katil, memang tak ada kan. Jadi jangan expect tinggi sangat. 5 bintang, okey Ustaz, best, kita ibadah pun tenang kan. Sampai-sampai tak tenang kat dia buat ni. Jadi itu pesanan saya lah ya. Tak kira lah ibu-ibu pergi secara travel ke atau DIY ke, kita doa yang baik-baik lah, insyaAllah. Baik, jadi itu saja untuk pagi ni. Terima kasih banyak. InsyaAllah kita jumpa jadual kita awal Februari, mudah-mudahan. Dan terima kasih yang akan menyumbang nanti pada tabung yang disediakan. Mudah-mudahan dirahmati Allah. Yang baik, yang benar daripada Allah. Yang kurang, kelemahan diri saya sendiri. Kita tangguhkan majlis dengan tasbih kafarah, suratul As dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina syaqiyyan wa la mahruman wa la matruda. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.